Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa naqra'u fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dah. فاحفظ علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه ونقرأ في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظ علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما حتى نعرف به كيف نناجيك يا رحمن يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan puan-puan yang bersama dengan kapsul 15 minit Asmaul Husna pada hari ini, pada siri yang ke-26, minggu yang ke-6. Saya menjawab salam kepada semua, telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, daripada Puan Norizita, Puan Elvira, Puan Zanariah, Puan Siti Mahawa, Alhamdulillah, dan Puan Nur Mahdiah. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua, amin. Macam kenal je view belakang tu Ustaz. Puan Elvira cakap, ya, memang kenal. Orang Bangi orang Bangi masyhur lah tempat ni. Hari ni kita bersiaran di luar. Ikut kata producer lah. Hari ni producer nak buat kat luar, jadi kita taat dan patuh. Kita buat kat luar ini sesuai dengan nama yang kita akan bahaskan pada hari ini, yakni nama Al-Adlu. Nama Allah yang akan kita kongsikan pada hari ini adalah Al-Adlu, yang bermaksud yang maha adil ataupun yang maha mengadili hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini ada nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama tersebut. Dalam huraian ulama dimaksudkan doa itu adalah berinteraksilah dengan nama Allah ini dalam kehidupan kita, yang mana interaksi kita itu kepada Allah bukan dengan gerakan tubuh, kerana hubungan kita kepada Allah adalah hubungan hati. Daripada hati itu baru kita gerak kepada tubuh. Jadi ia bukan gerakan tubuh tanpa makna, tapi ia gerakan tubuh dengan makna, yang mana makna itu bermula daripada hati. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dengan kata hayatilah kewujudan Allah melalui nama-namanya, lalu berinteraksilah dengan Allah daripada pemahaman penghayatan kita kepada nama tersebut. Maka hari ini kita berkongsi dengan nama Al-Adlu, yang bermaksud dalam terjemahan sebahagian kitab yang maha adil ataupun yang maha mengadili. Dalam bahasa Arab, Al-Adlu yang dinisbahkan kepada Allah SWT itu daripada sirah mubalaghah, yang bermaksud yang sangat-sangat adil, yang mempunyai keadilan dan sangat-sangat adil dalam mengadili. Apa yang diadili oleh Allah, yakni keadaan hambanya. Dalam sebahagian huraian ulama pula, yang maha adil ni dimaksudkan yang maha bijaksana pada meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Al-adil itu ataupun keadilan, dalam huraian yang dimaksudkan dengan keadilan adalah sesuatu yang diletakkan sesuai dengan tempatnya. Lawan kepada al-adlu adalah az-zalmu, kezaliman. Zalim yang dimaksudkan dalam huraian ulama adalah kezaliman yang yakni sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya. Kita tidak memahami al-adlu dalam bahasa Arab ini sebagaimana al-adlu ataupun perkataan adil dalam bahasa Melayu, kerana adil dalam bahasa Melayu merujuk kepada makna yang lain daripada makna yang sebenar dalam bahasa Arab. Begitu juga dengan zalim dalam bahasa Melayu. Kalau diterjemah dalam bahasa Melayu, zalim maksudnya kekasaran ataupun kekejaman. Tapi dalam bahasa Arab, az-zalmu tu bermaksud sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu beza bahasa Arab dengan makna bahasa Melayu. Baik. Allah apabila dinisbahkan dengan al-adlu, para ulama menghuraikan bahawa dia yang memiliki hak mutlak dalam berinteraksi kepada hambanya.
Dia yang memiliki hak mutlak dalam melakukan apa sahaja yang dia kehendaki kepada hamba-Nya. Apa sahaja yang Allah Ta'ala inginkan lalu dia lakukan, maka itulah yang dimaksudkan dengan al-adlu. Jadi al-adlu di sini maksudnya dirujuk kepada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menyebutkan Allah Ta'ala ni ialah dia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan dia tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan apa saja yang dia lakukan itu layak bagi perkara yang dilakukan tu. Maksudnya kalau dia melakukan sesuatu kepada hamba-Nya, maka hamba-Nya layak menerima keadaan tersebut. Itu maksud al-adlu. Allah Ta'ala merujuk dirinya dengan khairul hakimin, sebaik-baik hakim, sebagaimana kita bahaskan semalam dalam nama al-hakam, wal a'dalul hakimin, dan seadil-adil hakim, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha biamrikum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Di sini ayat 58 surah An-Nisa ni Allah Ta'ala perintahkan, menyebutkan tentang hukumlah dengan keadilan, kerana keadilan itu daripada sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama Imam Ghazali menjelaskan seseorang tidak akan memahami orang yang adil kalau dia tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan keadilan. Maka orang yang ingin memahami keadilan perlu melihat bagaimana bentuk keadilan tersebut. Maka di sini kata ulama, adil ini perlu dipelajari. Adil ini perlu dipelajari terlebih dahulu tentangnya. Berbanding sifat-sifat yang lain boleh kita fikirkan semata-mata, tapi dalam hal berkaitan dengan keadilan kita perlu memahami dengan mempelajarinya terlebih dahulu. Kerana kalau orang tidak belajar tentang kalimah Allah, tentang keadilan Allah, maka dia tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan keadilan tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan keadilannya? Kata para ulama, Allah Ta'ala mencipta alam ni sesuai dengan tempat, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan bahagiannya masing-masing. Para Imam Ghazali meringkaskan huraiannya dengan menyuruh kita perhatikan keadaan diri kita, melihat kepada bagaimana Allah Ta'ala ciptakan diri kita sesuai dengan keadaannya. Mata itu Allah Ta'ala letak kepada bahagian kepala. Akal itu Allah Ta'ala letak di bahagian kepala. Kaki itu Allah letak di bahagian bawah. Tidak diletakkan akal itu yang mulia itu di bahagian kaki, kerana akal itu adalah sumber memahami ilmu ataupun sumber memahami Allah Ta'ala. Jadi kebijaksanaan Allah meletak sesuatu pada tempatnya. Itu antara huraian ringkas berkaitan dengan bagaimana Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka Imam Ghazali sebut, perhatikan alam ini, perhatikan diri kita, maka kita akan tahu kita adalah sesempurna kejadian, yang mana kejadian kita yang sempurna itu hasil daripada keadilan Allah dalam meletakkan sesuatu sesuai dengan keadaan hamba-hambanya. Dari sudut penghayatan, maka di sini ada dua pihak, ada dua aspek. Yang pertamanya penghayatan dari sudut perbuatan kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah yang berinteraksi dengan nama Al-Adlu, kita perlu menterjemahkan makna adil itu dalam kehidupan kita melalui perbuatan kita dengan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Apabila kita melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan kita, maka kita ada makna Al-Adlu dalam diri kita. Sebagai contoh, kalau kita seorang pelajar, maka kita laburkan masa umur kita untuk belajar. Jadi dalam diri kita sedang berinteraksi dengan Al-Adlu. Itu merealisasikan mana Al-Adlu. Sebagai seorang ibu, maka lakukan tanggungjawab sebagai seorang ibu. Itu ada makna Al-Adlu. Ringkas kata, orang yang berinteraksi dengan makna Al-Adlu, dia akan melakukan sesuai dengan keadaan diri dia. Maka ada muhasabah di situ. Kerana kalau dia tidak bermuhasabah, maka dia tidak tahu di mana duduknya diri dia, lalu dia akan melakukan perkara yang tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Sebagaimana contoh kata ulama, orang yang ada harta, kaya, maka yang adil bagi dirinya, yang sesuai dengan keadaan dirinya adalah dia memberi, bukan dia simpan hartanya. Kerana menyimpan harta itu tidak layak untuk dia, kerana hartanya sepatutnya menjadikan dia itu ke syurga, maka bila dia memberi akan menyampaikan dia kepada syurga, maka itu adil bagi dirinya. Kalau dia menyimpan hartanya kedekut pula, itu tidak adil bagi dirinya, tidak seimbanglah dalam perbuatannya. Dan di antara penghayatan kehambaan bagi seorang yang berinteraksi dengan nama Al-Adlu, dia tidak melakukan perkara-perkara yang zalim, perkara-perkara yang menyebabkan dirinya jatuh ke arah kejahatan ataupun kemungkaran. Kerana
Allah Ta'ala menginginkan dia selamat di hari akhirat, maka Allah Ta'ala berikan dia tanggungjawab. Apabila dia tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka dia sedang menjatuhkan dirinya kepada perkara-perkara yang tidak layak bagi dirinya, yakni zalim. Sebab tu ada hukuman di akhirat tu kerana seseorang tidak melaksanakan apa yang patut dilaksanakan. Dia tidak adil kepada dirinya. Tangannya yang sepatut menjadi yang sebab kepada ibadah, dia gunakan tangannya kepada maksiat. Itu tidak adil kepada tangan tersebut. Dari sudut kedua, penghayatan dari sudut hati. Bagi seseorang yang menghayati nama Al-Adlu dalam dirinya, maka dia tidak seseorang yang menghayati nama Al-Adlu dalam dirinya, maka dia akan sentiasa memikirkan keadilan Allah. Bahawa setiap perbuatan Allah tu ada hikmahnya. Allah Ta'ala tidak akan melakukan sesuatu yang di luar kebijaksanaan Allah. Allah Ta'ala tidak akan tersilap dalam meletakkan takdir kehidupan manusia. Allah Ta'ala sentiasa melakukan yang terbaik sentiasa melakukan yang sesuai dengan keadaan manusia. Kalau kita tidak memahami apa yang Allah Ta'ala letakkan, itu kerana kejahilan kita, bukan kerana Allah Ta'ala zalim. Begitulah kata para ulama' dari sudut dua penghayatan ini. Kemudian kata ulama', barang siapa yang melazimi zikir Al-Adlu, 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 maka Allah Ta'ala akan memberi bantuannya dalam beribadah dan memahami hikmah-hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itu perkongsian untuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa dengan esok hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.